kewarganegaraan, menteri yang bertanggungjawab kena jawab lah. Jadi kita nak dengar daripada menteri-menteri yang terlibat, yang bertanggungjawab dalam isu-isu hak asasi ni, dalam perspektif mereka yang bertanggungjawab pada agensi-agensi yang berikan kuasa. Saya nak tekan di sini, kadang-kadang kita selalu melihat asasi ni ialah hubungan manusia dengan manusia, betul? Hak asasi tapi keberkesanannya adalah juga pada penjagaan. Saya selalu percaya bahawa kalau ada banyak perbahasan dalam parlimen yang dilihat sebagai satu badan yang semak dan imbang, dia akan menunjukkan keseriusan kerajaan, bukan sahaja melepaskan batuk di tangga. Isu yang kita nak lihat hari ini ialah kepada, saya dimaklumkan mungkin pembahasan 2 hari dan lebih 37 lebih pembahas. Tapi macam saya cakap tadi dalam pembentangan saya, kita bukan mencari kesalahan. Kita lebih nak mewujudkan satu situasi yang dapat membantu kerajaan, terutama sekali agensi-agensi yang terlibat dalam isu hak asasi. Antara elemen yang paling perlu dipertekankan ialah komitmen kerajaan untuk melihat perbahasan yang dibawa oleh ahli parlimen, sama ada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang, bukan saja diterima tetapi diolah, didengar, dan kalau cadangan itu baik perlu dilaksanakan. Tapi yang akan menjawab ialah semua menteri-menteri yang terlibat dalam apa-apa isu yang terlibat dalam elemen suaka, bukan hanya daripada Jabatan Perdana Menteri. Itu sebab dilihat sebagai 2 hari, dan kemudian Jabatan Perdana Menteri bahagian undang-undang akan menjadi penggulung terakhir lah. Itu yang bagi saya penting, kerana menteri yang baru dalam kerajaan Madani yang lebih kurang 7 bulan ni kena menilai kepada apa yang berlaku pada tahun 2020, laporan suakam, yang mana kalau saya sebut tadi dalam elemen tematik tu lebih kurang 6-7 perkara yang diberikan kekhususan. Contohnya dalam isu kewarganegaraan, menteri yang bertanggungjawab kena jawab lah. Jadi kita nak dengar, selain daripada hanya kerajaan baru, kerajaan Madani mengambil alih Perdana Menteri ke-10, kita nak dengar daripada menteri-menteri yang terlibat, yang bertanggungjawab dalam isu-isu hak asasi ni, dalam perspektif mereka yang bertanggungjawab pada agensi-agensi yang diberikan kuasa untuk melaksanakan elemen pentadbiran, respon kepada cadangan, pandangan dan perspektif daripada ahli parlimen, sama ada pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Saya menyebut macam dalam pembentangan saya, macam saya ni lebih pada undang-undang. Contohnya dalam isu undang-undang kewarganegaraan, saya ni bertanggungjawab kepada pindaan perlembagaan. Tetapi pelaksanaan pindaan tersebut ialah agensi yang terlibat, iaitu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi menteri bertanggungjawab tu dialah yang perlu melihat pelaksanaan, yang itu sebabnya ini adalah platform terbaik untuk kita tanya dan untuk beliau menjawab. Dan saya sendiri dimaklumkan oleh beliau bahawa beliau sendiri akan cuba hadir untuk menjawab sebagai menteri yang bertanggungjawab. Jadi itu perbezaan dia lah berbanding dengan tahun yang 2019. Saya tengok laporan suakam ni sebenarnya memang sebenarnya ia disiasat secara bebas dan dia adalah menyeluruh. Tetapi yang lebih penting kalau kita tengok di segi di segi ucapan saya tadi ialah satu perkara yang baru yang perlu kita kaji, yang mana kita perlu mengambil kira apa yang disebut dalam elemen penjagaan. Okey, saya nak tekan di sini, kadang-kadang kita selalu melihat asasi ni ialah hubungan manusia dengan manusia, betul? Hak asasi tapi keberkesanannya adalah juga pada penjagaan. Itu saya sebut banyak kali. Kalau kita ingat beberapa tahun dulu masa Covid ke, masa selepas Covid tu, ada satu syarikat bursa saham tu telah pelabur dia daripada pihak antarabangsa negara luar tu, dia lari sebab syarikat ni tidak menghormati isu hak asasi. Jadi Malaysia rugi beberapa juta sebab mereka adalah satu syarikat yang menguruskan. Saya tak boleh sebutlah sebab saya tak tahu sama ada masih ada kes mahkamah tidak. Saya nak bagi contoh. Di US. Ialah pelaburnya daripada US. Jadi apa yang berlaku mungkin dalam elemen-elemen pengendalian antara syarikat dengan pekerja yang menyebabkan
tindakan yang dilakukan dilihat sebagai menentang isu hak asasi. Jadi pelabur tu keluar. Jadi syarikat besar bursa saham tu dia terpaksa ditutup pada saat tersebut. Itu sebab saya dalam pembentangan saya juga tadi saya menyebut tentang apa yang disebut sebagai pelan tindakan kebangsaan dalam penjagaan hak asasi manusia. Sekarang ni nak cakap pasal alam sekitar pun dunia luar yang menjadi pelabur akan lagi. Baru-baru ni kita dengar beberapa syarikat antarabangsa juga yang berada di Selangor ditutup atas kekalahan di mahkamah dan tidak ada kemampuan untuk bayar ganti rugi. Jadi dia tarik handbrake lah, dia balik ke negara dia. Jadi itu akan menjadi satu satu kapet barulah, kapet bombing. Maknanya bila penjagaan hak asasi pun dia akan efek pada penjagaan. Dulu kita ingatkan hak asasi antara hubungan individu dengan agensi kuat kuasa. Sekarang melebihi. Jadi syarikat yang menyaga sekalipun, kecil mana besar mana, kalau dia tidak dapat menghormati pelabur dalam syarikat tersebut akan tarik handbrake. Dia akan tarik pelaburan dia. Jadi ini yang kita perlu mengingatkan rakyat Malaysia bahawa isu hak asasi pada hari ini, yang saya tekan lagi dalam ucapan saya kata negara kita berhadapan dengan teknologi maklumat, berhadapan dengan isu sosial media, tak semesti perkara yang berlaku dunia tak akan tahu. Jadi kalau kita menzalimi pekerja asing dalam negara kita dalam apa aspek sekalipun, kita sebuah syarikat gergasi di peringkat antarabangsa, katakan Proton contohnya. Sekarang Proton ada Geely daripada China. Siapa nak beli kereta Proton, kereta Geely? Maksud saya lah sebagai contoh. Saya tidak menuduh, saya memberi contoh. Jadi kita kena berjaga-jaga. Saya pun banyak kali bagi contoh tentang orang menjaga apa-apa syarikat pun jual pakaian, jual kasut, jual makanan. Sekarang pula dengan gig economy, dengan online business, banyak orang semua jual online, betul? Jadi online tu satu persepsi perniagaannya baru. Dan pada masa sama juga laporan pula akan dibuat secara online. Dan tiba-tiba maklumat tu didapati, dia upload, terus perniagakan lagi. Pelaburkannya lagi. Itu sebab saya nak mengingatkan pada semua rakyat Malaysia yang terlibat dalam perniagaan, kita jangan ingat isu hak asasi ni hanya pada isu penguatkuasa tau. Mungkin saya yakin ahli parlimen akan berbahas perkara ini dalam hari ini ataupun besok. Sudah tentu pelantikan ahli-ahli Suakam lah, komisioner dia di segi kebolehan, di segi kebebasan. Kemudian juga kita lihatlah bahawa memastikan bahawa laporan Suakam ni diperbahaskan tahunan. Kemudian dalam segi pindaan tu kita kena juga banyak tadi saya dengar tadi ada bercakap tentang perwakilan dalam Suruhanjaya. Mesti juga mewakilikan kategori rakyat Malaysia tertentu. Dia tak boleh satu grup saja. Kita tak boleh orang pandai je dalam Suakam. Kadang NGO, CSO pun nak bagi pendapat. Kemudian juga ialah mungkin pada elemen accountability. Dan paling penting NHRAP, National Human Rights Action Plan, yang mana roadmap tu yang dulu kita wujudkan pada tahun 2018 tu perlu juga dikaji semula untuk diperbaharui supaya ia boleh menjadi satu pemantauan kepada agensi kerajaan. Sebab elemen hak asasi ni dia tak boleh hanya kepada elemen undang-undang saja. Dia juga kepada segi pelaksanaan, di segi pentadbiran dan sebagainya. Itu juga perlu kita kaji. Itu sebab perbahasan kali ini 2 hari dan lebih 37 orang pembahas. Dulu separuh hari, saya rasa lebih kurang 10 orang ke 11 orang. Jadi keseriusan tu ialah dengan kita sifat terbuka. Tu sebab saya melihat pendekatan yang Mak Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis dengan Yang Berhormat Tan Sri Speaker yang mahukan perbahasan ni lebih lama, bagi saya satu tanda aras yang begitu baik. Dan bila saya selalu percaya bahawa kalau ada banyak perbahasan dalam parlimen yang dilihat sebagai satu badan yang semak dan imbang, dia akan menunjukkan keseriusan kerajaan, bukan sahaja melepaskan batuk di tangga. Kemudian peranan select committee yang saya sebut tadi tu, dan kita ada select committee untuk hak asasi. Jadi pengurusi select committee YB William Leong tu kena memainkan peranan yang lebih aktif lah. Dan ini pula satu jawatankuasa yang baru kan, sebagai contoh lah.